Nama saya Muhammad Hanim Azlan bin Mahdi, nombor metrik 282277. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Sabrina binti Anwar, nombor metrik 282473 dari kumpulan Ipoh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Khairul Nizam bin Muhammad Nasir, nombor metrik 282349 dari kumpulan Ipoh. Salam sejahtera, nama saya Kogilawani, anak perempuan Kupusami, nombor metrik saya 282223. Assalamualaikum, saya Ahmad Fikri bin Ibrahim, nombor metrik 282119 dari Pusat Ipoh. Baik, tajuk tugasan kali ini mengenal pasti prinsip dan implikasi cukai utama. Baik, sedikit pengenalan. Cukai ialah caj kewangan mandatory atau jenis levy lain yang dikenakan ke atas pembayar cukai, individu atau entiti undang-undang oleh organisasi kerajaan untuk mengawal selia dan mengurangkan pengeluaran negatif. Setiap negara mempunyai sistem cukai untuk membiayai permintaan awam, sosial atau negara serta tugas kerajaan. Sesetengah negara mengenakan cukai pendapatan tahunan peribadi pada kadar peratusan rata, manakala sebahagian besar cukai skala adalah progresif dan berdasarkan jalur pendapatan tahunan. Malaysia mengenakan cukai pendapatan jenis wilayah. Ini menunjukkan bahawa cukai dikenakan ke atas pendapatan yang diperoleh di Malaysia jika diangkut ke Malaysia dan digunakan oleh penduduk Malaysia semata-mata. Pendapatan yang dijana di luar Malaysia akan dikenakan cukai. Sistem cukai negara sangat berbeza. Oleh itu, sebelum memperoleh wang atau menjalankan perniagaan di negara baru, individu dan perniagaan harus menyelidik secara menyeluruh peraturan cukai negara tersebut. Objektif bagi tugasan kali ini adalah untuk mengkaji tentang cukai pendapatan individu di Korea. 2.0 kandungan 2.1 Definisi cukai. Cukai ialah pembayaran wajib yang dibuat oleh organisasi kerajaan sama ada tempatan, wilayah atau persekutuan kepada orang atau perniagaan. Hasil cukai digunakan untuk membiayai pelbagai inisiatif kerajaan seperti keselamatan sosial, Medicare, serta infrastruktur dan perkhidmatan awam seperti jalan raya dan sekolah. 2.2 Definisi cukai pendapatan individu. Pendapatan kasar tahunan individu adalah tertakluk pada cukai pendapatan individu. Kerajaan bertanggungjawab mengawal selia dan mengutip cukai ini. Prosedur pentadbiran dan kutipan cukai pendapatan kepada orang bercukai dan pendapatan dikuatkuasakan oleh Akta Cukai Pendapatan 1967. 2.2.1 Siapa yang kena cukai individu? Setiap orang mesti membayar cukai pendapatan ke atas semua wang yang mereka peroleh, bergantung kepada pemasratin atau domisil seseorang itu sama ada penduduk Korea atau tidak. Menurut perundangan cukai pendapatan, kedua-dua pemasratin dan bukan pemasratin bertanggungjawab terhadap kedua-dua cukai global dan berjadual ke atas pendapatan mereka. 3.0 Tujuan cukai. Sistem cukai adalah struktur yang kompleks dengan banyak komponen bergerak di mana-mana negara dan Korea tidak terkecuali. Wang yang dikutip daripada cukai ini sering digunakan untuk membiayai program insurans sosial termasuk insurans kesihatan, pelan pencen kerajaan dan insurans pengangguran. 4.0 Pengelasan cukai. Bergantung kepada pihak berkuasa cukai, sistem cukai Korea dibahagikan kepada cukai negara dan cukai pembandaran. Cukai dalaman seperti cukai pendapatan dan syarikat dan tarif yang dikenakan ke atas komoditi yang diimport membentuk bahagian kedua cukai negara. Cukai belian, cukai pelesenan dan cukai harta ialah contoh cukai tempatan yang dikenakan oleh kerajaan tempatan. Pendapatan persaraan ditakrifkan sebagai pendapatan berikut yang diperolehi dalam tahun yang berkaitan. 5.0 Kadar cukai KRW Korean Won. Cukai minimum alternatif. Pendapatan perniagaan individu, pemastautin dan pendapatan perniagaan sumber Korea bagi individu bukan pemastautin yang lebih besar daripada 45% daripada liability cukai pendapatan. 35% digunakan untuk liability cukai pendapatan sehingga Korean Won 30 juta sebelum pengecualian atau cukai sebenar selepas pengecualian. 6.0 Prinsip Percukaian. Adam Smith mendakwa bahawa cukai harus mematuhi 4 prinsip keadilan, kepastian, kemudahan dan kecekapan dalam The Wealth of Nation 1776. Keadilan ialah cukai harus selaras dengan keadaan pembayar cukai termasuk keupayaan,
kewangan mereka untuk menampung keperluan peribadi dan keluarga. 7.0. Tiga jenis pendapatan individu adalah bercukai dan tidak bercukai dan dikecualikan cukai. Pendapatan global, keuntungan modal dan gaji pemberhentian adalah semua contoh pendapatan bercukai, dan setiap item ini tertakluk kepada cukai di bawah sistem pengiraan cukai yang berbeza. Selain itu, bermula dengan tahun cukai 2025, keuntungan modal atas pemindahan saham akan dikategorikan sebagai pendapatan pelaburan kewangan dan tertakluk kepada cukai berasingan. Bahagian B. Pengenalan. Penulisan tertumpu kepada menganalisis kesan cukai pendapatan individu ke atas kerajaan, ekonomi dan masyarakat Korea. Di Korea, terdapat cukai persekutuan dan negeri, cukai dalaman, cas kastam dan 3 cukai ditetapkan membentuk cukai negara dan cukai wilayah. Cukai bandar dan daerah membentuk cukai tempatan. 5 cukai dalaman yang membentuk cukai dalaman negara dibahagikan kepada cukai langsung dan tidak langsung. 3 cukai yang menyumbang paling banyak kepada hasil cukai di Korea ialah cukai pendapatan, cukai perbadanan dan cukai nilai tambah. Selain itu, terdapat 3 cukai yang diperuntukkan seperti cukai pengangkutan tenaga alam sekitar, cukai pendidikan dan cukai khas. Untuk pembangunan luar bandar, wang daripada sumber itu terus kepada belanjawan projek kerajaan yang telah dipilih sebelumnya. Seterusnya, kesan cukai. Hakikat bahawa ia tidak relevan kepada sesiapa sahaja sama ada cukai dikenakan ke atas pembekal atau pelanggan adalah pandangan utama tentang teori penawaran dan permintaan. Pembekal hanya mengambil berat tentang untung bersih kepada pembekal, iaitu jumlah amount yang dibayar oleh pembeli ditolak cukai, dan pembeli hanya mengambil berat tentang jumlah harga yang dibayar, iaitu jumlah yang diterima oleh pembekalan ditambah cukai. Seterusnya, cukai nilai tambah VAT. Cukai penggunaan yang dikenali sebagai cukai nilai tambah dikenakan ke atas produk dan perkhidmatan pada setiap langkah dalam rantaian bekalan di mana nilai ditambah dari titik pengeluaran awal hingga ke tempat jualan. VAT ialah cukai kadar rata yang dikenakan secara seragam ke atas semua pembelian berbanding cukai pendapatan progresif yang meningkatkan cukai untuk orang kaya. Sistem VAT digunakan lebih daripada 160 negara. 2.2 Kebaikan dan keburukan VAT. 2.2.1 Mengelak cukai. Menurut orang ramai, VAT akan menjadikan lebih sukar untuk mengelak cukai serta memudahkan struktur cukai persekutuan yang rumit dan meningkatkan kecekapan perkhidmatan hasil dalam negeri IRS. VAT akan memperoleh wang daripada setiap produk yang dijual di AS, malah produk yang dibeli dalam talian. 2.2.2 Insentif yang lebih baik untuk penghasilan. Kritikan tidak insentif untuk berjaya terhadap sistem cukai progresif dihapuskan jika VAT menggantikan cukai pendapatan AS, memandangkan rakyat menyimpan lebih banyak pendapatan mereka dan hanya dicas apabila mereka membeli produk. Di samping memberikan motivasi yang lebih besar untuk bekerja, pengubahsiaian ini merangsang penjimatan dan menghalang perbelanjaan yang tidak perlu. 2.2.3 Kos yang lebih tinggi untuk perniagaan. VAT mungkin mempunyai kesan negatif kepada pemilik syarikat dengan menaikkan kos merentas keseluruhan rantaian bekalan. Oleh kerana VAT dikira pada setiap peringkat proses jualan, hanya perakaunan menjadikannya lebih sukar untuk perniagaan, yang kemudiannya memberi beban tambahan kepada pelanggan. 2.2.4 Menggalakkan pengelakan cukai. Sistem VAT lebih mahal untuk dipasang walaupun mungkin lebih mudah untuk diurus. Jika orang ramai tidak menerima sepenuhnya, pengelakan cukai mungkin berterusan dan mungkin berluasa.
bertanya kepada pengguna jika mereka memerlukan resip dan memaklumkan bahawa harga barangan atau perkhidmatan dikurangkan jika tiada resip rasmi diberikan mungkin membantu firma yang lebih kecil khususnya mengelak daripada membayar VAT. 2.3 Hasil kerajaan pusat. Salah satu keutamaan bangunan utama ialah kutipan cukai dan yuran. Adalah penting untuk mewujudkan insentif harga yang sesuai untuk pelaburan sektor swasta yang mampan serta untuk membiayai perbelanjaan dalam moda insan, infrastruktur dan penyampaian perkhidmatan untuk penduduk dan syarikat. Kaedah asas untuk negara mewujudkan hasil awam yang membolehkan mereka menyokong pelaburan dalam moda insan, infrastruktur dan penyediaan perkhidmatan untuk pemerhati dan syarikat adalah melalui kutipan cukai dan levy. Di Korea, salah satu cara yang paling biasa bagi kerajaan dalam OECD untuk mengumpul wang adalah melalui cukai peribadi. Untuk membayar operasi umum kerajaan, seseorang atau isi rumah mesti membayar cukai pendapatan individu ke atas pendapatan mereka. Cukai ini selalunya progresif, yang bermaksud bahawa apabila seseorang individu membayar lebih banyak wang, kadar di mana pendapatan mereka dikenakan cukai meningkat. Seterusnya adalah 2.4 iaitu pertumbuhan ekonomi. Kajian mendapati bahawa selepas 3 tahun, suku ke-12, peningkatan cukai eksogen sebanyak 1% daripada KDNK menyebabkan anggaran penurunan KDNK sebanyak 3%. Sebahagian besar daripada penurunan KDNK adalah disebabkan oleh penurunan dalam pelaburan domestik swasta dan perbelanjaan pengguna peribadi. Analisis yang adil akan membawa kepada kesimpulan bahawa dasar cukai yang direka bentuk dengan baik berpotensi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Dasar cukai yang mendorong pertumbuhan akan melibatkan kesan intensif, penggantian positif yang ketara yang menggalakkan kerja, simpanan dan pelaburan. Kesan pendapatan positif atas negatif yang kecil termasuk menyasarkan pemotongan cukai yang berhati-hati ke arah aktiviti ekonomi baharu dan bukannya memberikan keuntungan durian runtuh untuk aktiviti terdahulu. Seterusnya, pengurangan hirutan merentasi sektor ekonomi dan pengurangan kadar cukai keseluruhan. Seterusnya 2.5 iaitu masyarakat. Cukai pendapatan yang meningkat menyebabkan pengurangan pendapatan bawa pulang dan mungkin mengurangkan motivasi untuk bekerja. Disebabkan kesan pendapatan, sesetengah pekerja mungkin merasakan keperluan untuk bekerja lebih masa jika cukai dinaikkan. Ini bermakna kesan kenaikan cukai tidak boleh dijamin kerana ia bergantung sama ada kesan penggantian mengatasi kesan pendapatan. Kesimpulannya, disebabkan globalisasi, pembangunan ekonomi Korea yang perlahan dan populasi yang semakin tua, jurang pendapatan telah meningkat dengan cepat di negara itu, terutama selepas krisis kewangan 1997. Satu strategi untuk memerangi corak ini mungkin perubahan kepada sistem cukai dan faedah Korea yang akan memfokuskan faedah bersih yang lebih besar kepada rakyat berpendapatan rendah. Dalam konteks ini, kerja ini mengira simulasi dasar dan mengira cukai dan pengagihan faedah. Sekian, terima kasih.